kerutu baru diingat dah terliur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Okay. Alright. So, selamat hari Rabu, selamat tengah hari kepada anda semua, para penonton KD Kerutuk Terengganu. Okey, baik, saya nak perkenalkan diri saya dulu. Saya Bonda B. Saya merupakan dari KD Kerutuk. Kepakaran kami ialah membantu ibu-ibu bekerja yang sibuk, yang kerja berlambak, tak sempat nak masak, tak sempat nak menyediakan air tangan untuk seisi keluarga, dengan membantu mendapatkan lauk KD Kerutuk, lauk ala kenduri 7 bintang yang sedap, lazat, padu, cepat dan mudah disediakan. KD Kerutuk baru teringat dah terliur. Okey, alhamdulillah, dapat lagi kita bersiaran pada hari ini untuk kita kongsikan lagi satu lagi topik yang sangat-sangat insya-Allah pada saya sangat bermanfaat jika kita semua amalkan. Alright, jika kita semua amalkan. Alright, sebelum tu saya nak pasang dulu orang kata commercial break. Not commercial break lah, kita nak pasang sedikit perkongsian berkenaan apa kata pelanggan KD Kerutuk. Dengarkan dulu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni nak try produk terbaru Kerutuk Terengganu. Okay, dia produk ni ada dua, ada ayam kampung dengan daging. Okay, hari ni nak try daging Okay, satu bekas ni dapat satu mangkuk yang besar ni. Okay, untuk 600 gram. Okay, untuk 600 gram banyak. Okay, hari ni kita try dulu, try daging Okay, kita try daging je. Oh, dagingnya lembut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan yang seputih sedap. Memang terbaik ya. Memang sangat sedap. Memang sangat sedap. Memang terbaik. Memang saya recommend untuk beli. Jangan lupa beli tau. Terbaik. Aha, itu dia terbaik. Berapa kali terbaik tu? Alright. Assalamualaikum, Kimi. Waalaikumsalam. Oh, bukan goyang. Alright. Okay, so kepada anda yang nak bersama-sama kami untuk membina pendapatan, menjana pendapatan dengan KD Kerutuk, jom join kita. Kita nak buka 50 orang dropship untuk sama-sama kita, untuk kita sama-sama jana pendapatan dengan KD Kerutuk. Alright. So alhamdulillah dah ramai yang repeat KD Kerutuk kita ni, memang sangat-sangat sedap. InsyaAllah lebih ramai yang boleh dapatkan KD Kerutuk daripada anda jika anda bersama-sama kami. Alright. So jadi jom kita nak kongsikan apa dia tajuk hari ni. Apa dia ini dia tajuk kita hari ni. Okey, iaitu 5 benda rugi besar buat dalam hidup. Apakah 5 perkara ni yang jika anda continue lakukan, anda teruskan buat, insya-Allah lah rugi besar. Memang rugi besar. Dalam kita punya life lah, especially secara generalnya, ataupun mungkin dalam kita punya kerjaya, ataupun dalam kita punya perniagaan, atau kita punya apa-apa saja yang kita dalam keluarga kita. So apa dia yang perkara yang rugi besar ni bila kita buat. Okay, jom kita tengok. Alright, yang pertama ialah
bila kita risau apa orang kata. Okay. So, rugilah kan. Kalau kita risau orang kata apa, kita risau nanti orang ni, contoh kalau kita nak buat sesuatu yang baru yang tak pernah kita buat. Contoh macam kita buat live. Contoh yang mudah, kita buat live. So kita risau nanti orang kata kita tak cantik lah contoh. Ataupun kita risau orang kata kita terbelit lidah lah. Memang saya memang suka terbelit lidah. Alright. Kita risau lagi orang kata apalah dia ni, cakap apa entah. Contoh. Kita risau sangat orang kata mengarut je contoh. So banyak kita ni banyak sangat fikir pasal orang kata apa kat kita. Betul tak? Betul tak? Kita sangat risau pasal apa yang orang kata kat kita sampai kita tak boleh nak buat apa-apa. Sebab kita risau sangat. Sekejap. Sekejap. So kita risau sangat orang kata apa kat kita, macam-macam kat kita. Kita risau. Tapi kita tak risau apa yang kita tak dapat capai. Kita tak risau apa yang orang yang kita sayang ni kita tak dapat bahagikan. Kita lebih risau apa yang orang cakap kat kita, kan? Kita dalam mind kita ni ada orang kata apa nama dia apa cakap, macam kalau dalam bahasa yang senang ni orang kata dia macam kata-kata negatif, ataupun kita boleh kata kata-kata biawak, macam tu, yang macam kita, pasal tak kita punya mind ni dia sentiasa berkata-kata. Kalau kita buat something nanti dia akan cakap something. Pasal tak dia macam kalau aku buat macam ni nanti macam ni, kalau macam ni nanti orang ni kan macam ni, nanti apa jadi, aku macam ni. So kita sangat banyak berfikir, sangat banyak risau pasal banyak perkara. Kan? So akhirnya kita tak ke mana, tak buat apa-apa. So stop thinking about other people. Stop risau apa benda orang tak tengok ke live kita. Contoh, I'm talking to myself. Stop risau apa benda orang tak like ke, tak share ke, kan. Yang penting kita kena fokus kepada apa yang kita nak capai, apa manfaat yang kita nak bagi daripada perkhidmatan yang kita berikan, daripada produk yang kita berikan, ya? Especially kepada usahawan, kan, kepada ejen-ejen kita, ejen KD Kerutup, KD Elite Team, KD Super Team, kan. So stop thinking about what other people say, kan. Thinking about what other people think about us, kan. Fikirkan apa yang kita patut buat, kan. So stop thinking about the people. Rugi sangat kalau kita duk fikir pasal orang lain too much sampai kita tak boleh nak capai apa kita nak capai. Okay? Alright? Boleh? So jika anda rasa perkongsian saya sangat-sangat bermanfaat kepada ramai orang kat luar sana, kepada lebih ramai orang yang anda kenal, kongsikan. Thank you Kimi, thank you so much. So kongsikan, sharekan, tekan butang share dan share ke 5 ke 10 group. Alright? Dan berikan like dan love. So saya tahulah anda suka akan perkongsian saya, supaya saya lebih dapat kongsi, saya lebih bersemangat untuk kongsi dengan lebih lagi. Okay? So stop thinking about other people. Okay? Dan seterusnya ialah rugi kalau kita buat ni. Rugi kalau kita takut. Takut apa? Takut untuk buat sesuatu benda yang lain. Takut untuk buat sesuatu benda yang baru. Takut untuk bertindak. Takut. Sebab takut ni macam-macam sebab lah, kan. Sebab kita takut, nanti takut. Yelah. Boleh jadi macam takut tadi, takut orang cakap apa. Takut efek kepada yang kita buat tu nanti jadi negatif, kan. Kalau aku buat macam ni kan, kalau tak edit macam mana? Kan. Kalau aku buat macam ni kan, kalau jadi macam kalau nak buat A nanti jadi B macam mana? So kita takut. Kan? Apa benda lagi kita takut dalam hidup kita? Kalau contohnya kita dalam
dalam family kan, dalam keluarga kita, apa yang kita takut? Apa yang kita takut dalam family kita? Apa dia? Kita takut nak buat perubahan dalam family kita. Kita takut nak buat something, takut macam nanti family tak setuju kan. Takut nak bersuara, takut macam nanti orang kata orang tak dengar cakap kita. Takut nak bersuara kan. Takut orang macam memperlekehkan kita kan. Takut nak voice out kita punya pendapat. Takut orang macam rasa kita ni nothing. Takut kan. Kita takut nak bercakap, takut nak tegur orang, takut nak tegur kesalahan orang lain, takut kan. Banyak perkara yang kita takut dalam hidup ni yang menghalang kita mencapai banyak perkara dalam hidup kita, dalam hidup orang yang kita sayang. Betul tak? Alright. So kena buangkan rasa takut tu. Macam mana agaknya kita nak buang rasa takut tu? Macam mana? So nak buang rasa takut ni, satu yang penting ialah kena ada ilmu lah. Kalau kita takut kalau jadi ni tak jadi ke, so kita belajar. Betul ke kalau buat ni jadi? So maksudnya bila ada ilmu tu, dia mengurangkan kita punya ketakutan tu. At least kalau takut tadi 10, so mungkin jadi 5 kan, jadi 4. So kita dah kurang rasa takut dan kita rasa lebih yakin kan. Ataupun kita tengok orang lain yang lebih berjaya dalam apa yang kita nak buat ni, takut untuk sambung belajar contohnya kan, macam mana tak boleh survive. So kita tengok orang lain, oh dia dah berjaya, dia ada family, dia ada anak, dia ada pekerjaan, tapi dia boleh berjaya dalam pelajaran dia contoh. So kita tengok orang lain dah berjaya, kita akan tingkatkan keyakinan. So jangan takut buat sesuatu untuk kita atasi ketakutan kita tu. Ataupun buat je. Kalau contoh nak buat live takut kan, buat je, tekan je live button tu dan senyum. tak perlu kata apa-apa. Senyum dan mungkin kita boleh minum air kan, sambil kita tengok diri sendiri. Kan. So sebenarnya takut ni kadang-kadang kita kena buat je kan. Kalau memang tak boleh juga kita nak atasi tu, kita memang terpaksa buat je lah. Just do it. Orang kata just do it. Kan. Alright. So takut. So takut akan membuatkan kita rugi. Alright. Seterusnya ialah, apa dia yang seterusnya? Seterusnya ialah nombor 3. Ni dia. Ramai orang buat perkara ni buat apa? Dia complain banyak sangat. Too much complaining. Maksudnya dalam hidup dia semua perkara ni dia complain. Complain tu apa? Macam menyalahkan. So kenapa hidup dia macam tu, disalahkan. Mungkin salahkan kerajaan contoh, ataupun salahkan siapa? Salahkan bos. Salahkan siapa? Salahkan staff. Salahkan siapa? Salahkan pasangan. Salahkan anak-anak. Salah siapa? Semua orang salah, tapi kita tak salah. Kan? Kebanyakan orang macam tu. Semua orang lain yang salah, kita tak salah. Orang lain semua yang salah. Jangan sampai kita salahkan Tuhan. Betul tak? Banyak komplain, kita tak bersyukur, kurangnya bersyukur. We complain too much, tak bersyukur dengan apa Allah bagi. Allah dah bagi kita kehidupan ni, dah ciptakan kita dengan sebaik-baik kejadian. Tapi kita tak nampak yang kita ni hebat. Kita ni yang Allah jadikan. Allah dah pilih kita. Dah pilih kita untuk hidup. Pilih kita jadi seorang manusia, seorang Muslim lagi, yang Allah limpahkan sangat banyak nikmat, tapi tak nampak. Jadi nampak perkara yang kita ada je. Banyak sangat komplain. Itu salah, ini tak ada, ini tak cukup. Kan? So sentiasa banyakkan bersyukur. Untuk sekecil-kecil perkara. Kalau lagi bagus, setiap pagi kita bangun, Alhamdulillah dulu. Syukur dulu. Whatever happen to us, good or bad, kan? Kita bersyukur dulu. Kita bersyukur, banyakkan bersyukur. Memang betul-betul kita rasakan kesyukuran tu, insya-Allah Allah kata siapa yang bersyukur Allah akan tambah nikmat. Siapa orang yang bersyukur Allah akan tambah lagi banyak nikmat. Bersyukur je. Dengan bersyukur tu Allah bagi lagi nikmat lain. Tapi siapa yang
kufur nikmat, Allah kata tunggulah azabku amat berat, amat dahsyat. Alright. So banyak complain, stop complaining. Banyakkan bersyukur, dan fokus kepada nikmat dan kelebihan yang Allah bagi, dan yakin yang kita boleh buat, just buat tindakan. Jangan banyak sangat complain. Try to be positive. Kena switch kita punya otak ni. Kalau kita nak complain ni, kita list down dulu 10 perkara yang 10 perkara yang untuk positifkan kita sebelum kita boleh komplain. Apakah 10 perkara yang kita boleh list down tu? Kalau tak cukup, tambahkan lagi, baru kita boleh komplain. Kalau tak cukup, baru boleh komplain. Macam tu. Tapi tak boleh komplain lah. Maksudnya nak cakap kalau 10 perkara kita list down tu. Assalamualaikum Kak Liza. Akhirnya Kak Liza muncul. Alright. So stop complaining. Banyakkan positif. Bila kita positif, kita akan attract too many blessings, too much positivity in our life, kan? So banyakkan bersyukur. Okay? Jangan komplain banyak sangat. Rugi. Alright. So seterusnya ialah stop comparing yourself dengan orang lain. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Alright. Sebab satu, kita punya perjalanan hidup kita ni berbeza, kan? Betul tak? Kita punya proses kehidupan ni, setiap orang ada proses yang berbeza. Allah tetapkan. Okay, thank you. Kami artikel kat dalam tu. Okay. Sebab dia start. Alright. Okay. So dalam hidup kita ni, Allah jadikan kita dengan orang lain berbeza. Perjalanan hidup kita berbeza. Kita tak boleh rasa kenapa orang lain dapat, kita tak dapat, kan? Kita kena tengok apa yang kita tak buat, apa yang orang lain buat. Maksud kalau kita nak bandingkan ni, bandingkan apa yang orang lain buat, apa yang kita tak buat. Maksudnya dari segi action tu, apa yang dia buat sampai dia buat ni jadi, apa yang dia buat sampai dia jadi best sangat life dia, hebat sangat, kan? So jangan bandingkan dia dengan, oh dia boleh lah, betul tak? Dia boleh lah, dia tu siapa? Dia tu pandai contoh. Oh dia boleh lah, dia tu belajar tinggi contoh. Salah. Ataupun dia kata, oh dia tu boleh lah, dia tu lebih muda, dia boleh lah orang tu tua. Macam mana tu? Maksudnya semua benda pun kita boleh tadi komplain, kan, bagi alasan orang tu boleh, orang tu boleh. Tapi kenapa kita tak boleh? Sentiasa rasa kenapa, apa beza kita dengan orang lain? Dia ada dua mata, dia ada satu hidung, dua lubang hidung yang sama, satu mulut. Kenapa orang boleh, kita tak boleh? So kita kena usaha untuk dapat yang terbaik. Cuba faham apa tindakannya, apa proses yang kita kena lalui, dan kita insya-Allah berdoa agar Allah berikan kita kejayaan dalam apa yang kita nak buat tu. So itulah, kadang-kadang bandingkan cara yang salah ni merugikan kita. Kalau kita bandingkan macam, okey dia tu boleh lah, dia dapat macam tu, dia tu boleh lah, kenapa you pula yang tak boleh, kan? Betul tak? So kita kena stop, kita kena yakin yang insya-Allah bila kita berusaha ni, proses kita ni yang kita akan lalui ni, insya-Allah satu hari akan membawa kejayaan kepada kita semua, kan? So like, love, share lagi, share ke 5 grup, 10 grup. Tolong bantu saya jika anda rasa bermanfaat untuk lebih ramai orang, untuk bantu kita bangkit daripada kita punya kesedihan, daripada kita punya kesusahan. Apa jua yang kita hadapi sekarang ni, insya-Allah akan ada jalan keluar dia. Okey? Akan ada jalan keluarnya. Dan Kami tak sabar. okey, sekejap. Masa dia teriak. Tak boleh. Alright. So dan seterusnya ialah Dapat. tak boleh. Dan Tak ada. tak boleh, sekejap, sikit lagi. Alright. So last kali ialah apakah perkara yang rugi jika kita buat? Apa dia? Satu yang last kali ialah, thank you Kak Liza. Thank you so much. Okay.
Last kali ialah rugi kalau kita tak buat apa-apa. Maksudnya kita tengok je. Kita pun menerima maksudnya yes, kita kadang kita kita redha dengan apa yang berlaku dengan diri kita, tapi apa yang kita buat untuk kita ubah diri kita. Allah kata Allah tak akan mengubah hidup kita, melainkan kita ubah hidup kita sendiri. Kita ubah apa yang ada pada diri kita ni. Apa yang kita buat ni kita ubah. Apa yang kita betul tak Liza? Kan tunggu je. So Allah takkan ubah. Allah kata melainkan kamu ubah sendiri hidup kamu ni. Ubah sendiri. Usaha sendiri. Buat sesuatu. Sebab hidup ni, saya suka kata hidup ni bukan magic. Allah tak jadikan hidup kita ni ting, dia jadi macam ni. Ting macam ni. Tak. Kita kena buat. Kita kena usaha. Kena buat sesuatu. Even dalam kisah Maryam, yang sangat-sangat sarat waktu nak melahirkan anaknya, Nabi Isa kan. Masa tu dia seorang-seorang, dia mengandung, dia dihina, dia dihalau daripada kampung dia, dan dia masa tu mengalami sakit yang sangat-sangat dahsyat akibat sebab nak bersalin. Okey sayang, sekejap. Tak boleh sekejap. Alright, sekejap sayang. Alright. So, tapi dan dia akhirnya sampai ke satu sungai, tepi sungai, dan dia duduk di bawah pokok kelapa. Apa yang dia buat? Dia kata, ya Allah, sampaikan dia kata sangat sakitnya, keadaan dia tu sangat-sangat mental dah down, dia punya sakit sangat kuat. So everything was really macam menekan dia punya mental dan emosi dia. Sampai dia kata, ya Allah, sebenarnya kalau aku mati ni lebih baik. Sampai dalam Al-Quran kan, satu ayat kata, Maryam kata, ya Allah, jika aku ni lebih kurang bunyinya macam itulah. Jika aku ni ditakdirkan mati, sebenarnya itu lebih baik sebenarnya. Aku ni lebih kurang, kalau kita kata ni, aku ni rela matilah daripada aku mengalami ujian yang sangat dahsyat macam ni. Jangan sampai kita kata macam tu kan, na'udzubillah, ya Allah. Kadang-kadang kita sangat stres dalam PKP ni. Kita stres sangat dalam apa yang kita hadapi ni, PKP duduk rumah. Kita sangat-sangat menguji kita punya emosi kan, especially ibu-ibu kan, para wanita di luar sana, yang kena uruskan banyak perkara, anak-anak, family kan, kerja pula kan. So jangan macam tu. Sesungguhnya tengok kisah Maryam ni, Allah kata apa? Goyangkan pokok tu. Pokok apa? Pokok kurma, tuan-tuan perempuan. Pokok yang dia duduk bawahnya ialah pokok kurma. Pokok kurma tu macam mana? Pokok kurma tu macam mana? Pokok kurma tu ialah pokok yang batang dia sangat-sangat keras. Dia macam pokok kelapa. Dia bukan kalau kita nak goyang macam pokok apa yang kita boleh goyang lepas tu buah dia jatuh tu? Pokok apa? Cuba komen pokok apa? Pokok apa? Pokok apa pokok apa? Cuba komen. Pokok mangga ke? Pokok buah rambutan ke apa? Yang buah dia boleh jatuh macam tu je. Siapa tahu? Siapa tahu boleh tolong komen. So dia ni pokok dia keras. Pokok dia keras. Tak boleh, sekejap tunggu nak ambil dah. Okey, pokok dia keras, tapi Allah kata apa? Allah kata goyangkan pokok tu. Walaupun dia keras, tapi Allah akan bantu untuk jatuhkan kurma untuk dia makan, untuk beri tenaga, untuk dia bersalin melahirkan anak. Jadi usaha tu, maksudnya menggerakkan tu, menggunakan tangan tu, menggerakkan pokok tu adalah usaha. Walaupun maksudnya impossible untuk buah kurma jatuh. Orang yang mengandung tak ada tenaga nak goyangkan, tak mampu. Tak. Kita usaha je. Masya Allah, sebenarnya Allah yang membenarkan setiap perkara terjadi. Kita usaha je, kita buat je live. Contoh. InsyaAllah, siapa yang nak dapat ilmu tu kita tak tahu. Allah yang akan lorongkan. Allah akan beri siapa yang dia nak untuk dapat manfaat daripada perkongsian saya contohnya. So kita buat je tuan perempuan, hasilnya insya-Allah kita berdoa dan bertawakal kepada Allah. So usahalah sesuatu, buatlah sesuatu. Jika anda mengalami sesuatu kesukaran dalam hidup, sesuatu apa dia yang anda alami, cari sesuatu, mulakan dengan dengar ilmu-ilmu, dapatkan ilmu agama,
ilmu dalam bidang yang anda nak ceburi tu. So, mulakan dengan dapatkan ilmu, dapatkan persekitaran yang baik, keluar daripada masalah anda tu. InsyaAllah setiap perkara itu ada jalan keluarnya. Alright. So insyaAllah jika anda rasa saya punya perkongsian bermanfaat, bantu saya kongsikan, sharekan kepada lebih banyak grup. Semoga anda juga berkongsi pahala daripada apa yang saya kongsikan ini. Alright. Dan jangan lupa pukul 5.30 petang ini insyaAllah kita akan teruskan dengan kita punya cabutan bertuah sempena kempen Kita Jaga Kita. Alright. Jangan lupa setkan alarm, ajak kawan-kawan, remind mereka untuk join segera 5.30 petang ni. Mana tahu mereka menang. Set kedi kerutuk, baru teringat dah terliur. Alright, insyaAllah jumpa lagi di lain siaran. Saya Bonda B, kedi kerutuk, baru teringat dah terliur. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok. Janganlah.